Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. So hari ini kita bersama dengan satu lagi tetamu istimewa kita iaitu Imran Ali. Okay. So Imran Ali, Saya ah ni kita punya panelis nampak. kita, panelis ketiga kita sebenarnya. Okay, kita dah ada dua episod sebelum ni. Ini episod kita yang ketiga lah. Okay, saya kenalkan dulu Imran Ali ni. Imran Ali ni dia duduk di Selangor. Okay, dan dia bersekolah di SMK USJ 23. Okay. Dan dia antara pelajar yang suka sejarah dan juga isu semasa dan pelajar yang suka menampilkan diri di sekolah. Hobi Imran adalah untuk melayari internet dan dia selalu dapat keputusan yang cemerlang. Imran ni antara top student jugalah dalam law school. Okay, dan seperti saya juga, Imran ni dia daripada asasi undang-undang di Dengkil, UiTM dan juga sekarang satu batch dengan saya, kita orang student degree di UiTM Shah Alam. Okay, so Imran, okay, kita akan mulakan dengan soalan pertama kita. Okay, so soalan pertama kita senang je. Kita nak tahu, okay, macam mana yang kita tahu, semua orang tahulah kan, dekat SPM dia tak ada spesifik aliran ataupun stream dekat sekolah menengah pasal undang-undang. So apa yang membuatkan Imran daripada apa ni, aliran science stream berubah kepada undang-undang? Kenapa? Apa yang pencetus dia? Okey. Apa khabar semua? So, kalau pendapat saya lah, berdasarkan pengalaman saya ambil undang-undang ni walaupun tak pernah ada subjek undang-undang kat sekolah menengah, sebab saya ni memang orang yang tidak begitu, orang kata apa, suka dengan nombor lah. Itu adalah salah satu faktor lah. Jadi semasa saya di sekolah menengah, saya tengoklah bidang mana yang dekat universiti yang tidak melibatkan nombor. Lepas tu ada bidang undang-undang. Saya tanya parents saya juga dengan rakan-rakan mereka dan mereka semua cadangkan untuk ambil undang-undang. Saya pula orang yang suka menghafal. Jadi undang-undang lah yang menjadi pilihan utama saya. Kemudian lagipun saya memang seperti yang saudara Zubli katakan tadi, saya memang suka sejarah. Jadi kat dalam sejarah tu pun ada undang-undang. Itu antara salah satu faktor lah. Betul-betul kalau kita ingat dulu waktu dalam buku sejarah dulu ada belajar pasal perlembagaan sikit, pasal Sunjaya Kobot lah, itulah inilah dia ada sentuh sikit-sikit lah. Okay. Tapi yang lebih bila dah masuk asasi dia akan lebih lagi daripada itu sebenarnya. Yang kita belajar kat sejarah tu baru sikit je. Okay. So daripada apa yang Imran dah cerita tadi, kita boleh tahu yang ni Imran bukan suka lah, Imran tertarik nak ambil law ni disebabkan oleh satu matematik dan juga cara pembelajaran Imran lah, iaitu suka membaca, suka menghafal dan sebagainya lah. Itu yang membuatkan Imran suka. Okay, sekarang ni itu SPM. So sekarang ni kita daripada SPM kita nak mula ke asasi pula. Okay. So kita nak tahu dulu apa your personal opinion when it comes to asasi. Okay, what do you think about asasi? Adakah asasi ni seronok ke? Asasi ni tak seronok ke? Apa pendapat Imran? Sebenarnya asasi ni bagi saya program agak unik lah. Kerana dia macam program transisi daripada sekolah menengah ke universiti. Jadi saya rasa agak penting jugalah untuk program asasi ni buat kita semua, supaya kita ni dapat orang kata apa, adapt kepada uh, suasana universiti sebab memang kalau kita akan sambung kat UiTM, asasi UiTM ni macam berguna lah juga sebab sistem ni sama kan. Jadi lagipun saya rasa asasnya agak fun jugalah, cuma masa asasi saya kurang bermain-main. Jadi tak adalah macam so-fun sangat. Okay. Kalau macam tu, cuba Imran ceritakan. Okay, dari segi maksudnya asasi ni, okay, Imran kata asasi ni seronok. Okay, mungkin dari segi main-main, mungkin Imran tak involve sangat kan. Macam mana pula dengan belajar, lepas tu dia punya environment dekat asasi, adakah seronok? Macam mana dan kenapa seronok? kalau kalau kita nak, kalau dari sudut pembelajaran, bagi saya memang agak seronok lah. Satu sebab kita belajar bersama rakan-rakan kan, dekat satu
sekitaran yang kondusif bagi saya je. Hmm. Setiap kelas tu ada aircon yang betul sejuk sekali. Lepas tu rakan-rakan pun semua macam satu kepala sebab semua nak belajar law kan. Jadi itulah yang seronok sebab persekitaran tu sendiri yang saya suka lah. Sekarang so maksudnya sekarang ni environment dekat asas ini memang kondusif, selesa nak belajar semua. Dan kalau untuk pengetahuan penonton kat luar sana, asas ini antara asas jengkil lah. Dia punya facility tu masih baru lagi. Dia boleh kata baru lah, dah 6 tahun macam tu kot. Belum sampai 10 tahun lagi lah kalau tak silap. Jadi dia punya bilik semua tu masih bagus. Okay, kalau siapa yang minat nak tengok bilik dekat dengkil ataupun persekitaran dengkil, nanti saya akan insert video kat atas ni. Okay. Bagus. Okay. So, Imran. Tadi kita dah pada asasi, sekarang kita nak bincang pula pasal transisi. Okay, antara daripada asasi tadi, kan, kita nak masuk ke degree. Okay, kalau Imran ingat dulu, kita bukan terus masuk. Kita akan mengharungi satu lagi percubaan, iaitu interview. Dan interview ni memang mendebarkan. Okay. Tapi macam mana pula pada Imran? Adakah interview ni mendebarkan dan macam mana? Cuba share pengalaman ke dan tips-tips sikit untuk interview untuk pelajar kat luar sana. Okay. Bagi batch kami, interview pada kali ni agak unik sikit lah sebab interview ni dijalankan secara online. Jadi orang kata physical presence tu macam tak ada sangat. Tapi bagi saya agak nervous jugalah sebelum nak mulakan interview tu walaupun online. Tapi sebelum interview tu, saya dan juga rakan-rakan telah melakukan beberapa usaha ya. Macam kami banyakkan membaca isu-isu semasa dan juga perkara-perkara yang kami belajar di asasi undang-undang. Tapi apa yang saya perasan masa interview tu, benda-benda yang kami baca tu tak masuk pun. Yang lebih ditekankan oleh pensyarah di dalam interview tersebut adalah lebih kepada attitude ataupun karakteristik seseorang pelajar lah. Jadi bagi saya di situ saya belajar lah sebenarnya kalau nak jadi pelajar undang-undang ni yang paling penting sekali adalah orang kata seorang pelajar itu perlu mempunyai azam dan iltizam yang betul kuat dalam minat kan undang-undang. Dan juga mesti menjadi seorang yang suka berinteraksi sebab itu semua agak penting dalam belajar undang-undang. Jadi saya belajarlah yang membaca preparing for interview ataupun bersedia untuk interview dengan membaca saja tidak cukup. Tapi karakteristik dan personality tu pun memainkan peranan yang amat penting. Okay, saya setuju. Okay, saya setuju juga. Sebab kalau tengok kan, usually kalau law student, dia mesti akan ada karakteristik yang sama ataupun yang lebih kurang sama kan. Kalau kita tengok, kita boleh tahu ini mesti law student. Kalau law student, dia mesti tak buat macam ni. Something like that lah. Sebab itulah maybe sebab itulah dia orang tapis. Dan betul cakap Imran, saya setuju yang pasal passionate tu. Usually lecturer akan pilih budak-budak yang betul-betul nak belajar. Bukan sebab kena mak paksa ke, bapa paksa ke. Usually mesti dia akan tanya kan, kalau ada student yang macam non-asasi ataupun non-law student daripada asasi, dia akan tanyalah, kenapa awak nak belajar kan? Kenapa nak pilih law? Dia akan tekankan benda-benda macam tu. Okay. So, sekarang kita daripada tadi interview. Okay. So, Imran sendiri dah lalui SEM 1 degree. Dengan jayanya. Okay. So, Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah kan. So, macam mana? Okay. Apa perasaan dapat masuk? Akhirnya macam mana experience lah. Experience Imran di SEM 1 sebagai law student. Dan what to expect tu kita akan cerita lagi untuk tips, tapi kita akan cerita dulu your personal experience dulu waktu dekat SEM 1 Law School. Saya punya personal experience je. Semasa SEM 1 ni sebenarnya saya sebelum pergi ke SEM 1 ni, saya jangkakan lah bahawa law degree ni akan jadi begitu agak sukar lah sedikit. Dan sangkaan itu memang tepat.
Sebab kalau kita nak bandingkan antara asasi dan juga law degree ni, memang law degree ni adalah satu entiti yang tersendiri lah. Bagi saya, sebab apa, memang law degree ni mahukan pelajar-pelajarnya berfikir secara kritikal, dan semasa semasa tu ni saya rasa saya tak betul kritikal lah. Oh. Dan apa, di situ sikit ada impose sedikit kesusahan di situ. Tapi alhamdulillah lah, akhirnya saya berjaya mengharunginya dan berjaya menamatkan semester 1 ni. Jadi itulah saya personal opinion about apa semester 1 ni. Okay. So sekarang ni kalau Imran kata ni kena fikir secara kritikal dan agak mencabar, betul tak kan? Suka sedikit kan? Okay. Cuba Imran explain kenapa asasi maksudnya degree ni lah dikatakan lagi susah daripada asasi ni. Maksudnya daripada macam mana tu? Apa yang silibus degree tu macam mana? Mungkin silibus sebab asasi kita hanya belajar tentang kata perkara asas kan, tentang undang-undang. Tapi kalau kita dah masuk ke law degree, kita akan belajar perkara yang kita akan mendalami undang-undang itu dengan lebih khusus dan juga secara detail lah. Jadi di situ sikit kita kena buat. Jadi arti kata lain, kalau kita berusaha di asasi untuk berjaya dalam subjek-subjek asas itu, di degree kita mesti double the effort ataupun laksanakan usaha 2 kali ganda untuk supaya kita dapat, bukan saja dapat perkara yang asas, tapi perkara yang detail tu pun kita boleh kuasai juga. Okay, betul. Okay. So, disebabkan itu saya nak tanya satu soalan panas sikit lah. Okay. Oh, boleh. Baca pun masih sejuk. Okay. Kita harus panaskan keadaan ni kan. Okay. So ada student yang selalu tertanya kan pasal markah atau marks given for student dekat degree. Kan. Ibrahim pun macam dah boleh gagak lah pasal apa ni. Okay. So kita nak bagi gambaran yang sebenar. Okay. What to expect when it comes to marks kan? Kalau berbanding asasi dulu dengan degree buat sekarang. Selepas saya mengharungi pengalaman yang begitu pahit saya buat satu konklusi bahawa betul terdapat jurang perbezaan yang amat besar dalam pemberian markah di asasi dan juga di degree ni. Kalau di asasi saya lihat pemberian markah tu agak sedikit lenient sikit lah. Memang untuk mendapatkan markah di asasi bukan satu perkara yang sukar sangat. Tapi di degree anda amat sukar. Saya rasa memang sepatutnya begitulah. Sebab mungkin jangkaan ataupun expectation daripada jawapan yang diberikan adalah amat tinggi di dalam degree. Tapi dia sebenarnya bagus sebab dia memberikan kita peluang untuk improve kita punya jawapan dan cara kita menjawab. Jadi saya rasa sepatutnya memang macam tu lah daripada awal. Betul. Sebab kita dah masuk degree, kita dah tak boleh fikir macam asasi lagi kan. Kita kena so kalau budak-budak ataupun pelajar-pelajar daripada asasi yang dah bersedia nak masuk degree kan, kena tahulah bahawa bila nak masuk degree nanti dia bukan semudah asasi yang buat sikit-sikit je, nanti lecturer bagi markah kesian dan semua, tak ada. Bila dah masuk degree, usually markah tu memang bukan saja berdasarkan kerja yang dibuat, tapi usually expectation lecturer tu sangat tinggi lah. So kalau untuk dapat markah yang bagus tu boleh, tapi kalau nak markah yang excellent tu dia mencabar sikit. Okay. So Imran dah lalu SPM, dah lalu asasi, sekarang ni tengah degree pula kan. Okay. So untuk SPM level dulu, okay, pelajar yang baru habis SPM, okay, apa tips daripada Imran kepada student-student student SPM untuk masuk asasi dulu? Apa dari segi belajar dan sebagainya, apa tips-tips yang Imran nak bagi untuk dia orang? Kalau dari pelajar SPM yang nak masuk ke asasi, saya recommend supaya mereka banyakkan baca perkara-perkara yang mereka minat dalam
dalam undang-undang. Tak semestinya mesti baca perkara yang ada dalam silibus, tapi perkara yang akan membuatkan anda lebih passionate lah untuk belajar undang-undang. Sebab at the end of the day, itu je yang penting. Oh, okay. Betul. Sebab saya rasa pun betul, since kita tak ada syllabus pasal law kan, in general kan. So untuk buat kita passionate about law tu, usually kita kena ada bacaan bertambahan lah kan. Sebab macam saya sendiri pun, kalau anda boleh tengok video-video sebelum ni, saya ada cadangkan satu website ni, which is Ask Legal. Dia ketengahkan isu-isu law tapi dalam konteks yang lebih menarik lah untuk kita tahu. So boleh nanti saya insert Ask Legal punya website tu dekat sini. Okay. So itu untuk SPM Liver. Macam mana pula dengan pelajar-pelajar asasi? Okay, dia ni baru je habis asasi, tak tahu lagi nak sambung ke tak. Nak sambung ke tak kan. So apa tips Imran untuk SSC Liver pula? Kalau untuk asasi level, saya akan nasihatkan supaya anda fikir betul-betul lah tentang apa yang anda passionate about. Dan seperti yang saya katakan sebentar tadi, always focus on perkara yang akan membuatkan anda lebih minat terhadap law. Tapi kalau anda memang dah tak minat benda lain macam bisnes ke, silakanlah ambil laluan yang lain. Okay, itu adalah perkara yang agak penting lah sebab nak belajar ni bagi saya memang kena ada passion lah. Kalau tak dia akan tengah jalan dia akan apa? Dia akan pancit sikit. Takut tak habis pula kan. Ya, sebab belajar undang-undang ni lama dekat degree lah kan. Selama 4 tahun kena tengok law lah. Tapi benda-benda yang berbeza. Semua law tu 4 tahun tu is an extensive time lah untuk kita lah, untuk as a student. Okay. So tapi itu dari segi persiapan. Okay, macam mana pula kalau itu dari segi passion lah kan. Okay, macam mana pula dari segi akademik? Maksudnya apa cadangan Imran untuk sedang prepare themselves untuk ke degree undang-undang? Okay, sebenarnya kalau kita nak prepare untuk SEM1, saya rasa kalau asasi student, kan mereka dah belajar the basic kan. So kalau boleh belilah ataupun dapatkanlah buku-buku SEM1 tu secara awal. Sebab benda tu memang semua dah tahu kan buku apa. Ya. Dapatkan buku tu kemudian bacalah sedikit. Sebab tu semua perkara yang dah belajar secara asas. Baca secara detail before heading to SEM1 lah. Supaya bila kita dah masuk SEM1 tu, kita dah lebih proficient sedikit dalam perkara yang kita akan belajar. Itu dari segi persiapan akademik lah. Okay, betul. Sebab bila kita belajar dekat degree nanti kan, walaupun memang kita dah cover basic asasi, ataupun boleh kata kita bolehlah faham konteks apa yang lecturer tu tengah cakap. Tapi sebenarnya bila dia explain tu, dia bukan cerita pasal on the surface je. Dia akan cerita lebih daripada tu. Dia akan cerita detail kenapa satu benda tu jadi, apa pula dia punya exception dan sebagainya. So as a law student, dia agak mencabar lah kan. So bagus untuk kita baca dulu before masuk kelas kan. Waktu cuti-cuti, tengah cuti sementara nak masuk degree ni, macam Imran cakap tadi, tambah bahan bacaan, baca, dah boleh start tengok berdasarkan syllabus lah. Rasanya dah boleh check kot dekat UiTM punya website kan, apa ni subjek-subjek yang ada waktu dekat degree nanti. Tapi kalau ada yang berminat untuk tahu subjek yang ada untuk degree nanti, boleh komen kat bawah. Nanti saya akan jawab lah apa subjek yang kita ada. Mungkin saudara Zubli boleh buat video tentang briefing SEM1 ke? Okay. Betul-betul, nanti saya memang akan keluarkan video untuk briefing SEM1 dan juga law subjek. Macam kalau siapa yang biasa follow channel ni akan tengok waktu asasi kita akan buat video untuk each subject, law subject dekat asasi kan. So nanti boleh tunggu dan nantikan pula video untuk law subject degree SEM1. Okay. So Imran, any last word? Okay. Soalan pun sampai situ je. Okay, any last word to SPM Liver, asasi student? Okay, kerana esok adalah SPM, saya nak ucapkan saya nak berikan nasihat lah kepada mereka supaya mungkin mesti buat bertenang dalam harungi
orang kata apa, mengharungi pendidikan tinggi ni sebab apa, dan sebenarnya saya cakap tadi lah, kalau nak buat satu perkara tu pastikan you are passionate about it lah. Even though you tak passionate pun, you have to try to find a way untuk buatkan you minat pada perkara-perkara yang mungkin apa pada mulanya agak tak minat sedikit. Ya, sebab kalau kita nak minat sesuatu tu, saya nasihatkan buat pembacaan yang lebih mendalam lah tentang perkara itu. Mungkin kita akan lebih minat perkara tu kalau kita belajar dengan lebih mendalam kan. Setuju. Sebab ramai juga asasi student dulu, kalau ingat kawan-kawan kita dulu kan, mula-mula tak minat law, tapi dah lama-lama dah start sem 2, semua dah berkobar-kobar nak masuk degree kan. Sebab semua dah mula minat. Sebab law ni is very interesting. Cuma macam Imran cakap tadi, kalau kita just baca sikit-sikit mungkin kita belum minat lagi. Bila kita dah faham apa benda tu law, waktu tu lah kita tahu yang law ni sebenarnya seronok jugalah untuk belajar. Okay, so I think that's all about it untuk video kali ni. So thank you untuk saudara Imran yang sanggup datang dan bagi nasihat dan tips kepada dan sharing session kepada student-student yang ada kat luar sana. Thank you Imran. Okay. Okay, saya juga amat honored lah dapat berada dalam YouTube channel Saudara Zubli ni. Okay, jangan risau. Kalau ada kesempatan kita akan buat video lagi bersama mungkin, insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Tapi apa-apa pun jangan lupa untuk like dan subscribe ataupun nak share dengan SPM kan. Zaman SPM ni sampai nak share experience ni kepada yang lain, boleh share video-video ni supaya dapat input sikit pasal apa tu kejayaan-kejayaan yang ada di luar sana dan bidang yang boleh diceburi oleh pelajar SPM dan juga untuk pelajar asasi kat luar sana. Okay, dan jangan lupa subscribe sebab when you subscribe my channel, nanti YouTube dia works on algorithm, so dia akan share ataupun recommend my video to student yang tengah cari konten pendidikan juga, sebab I label my video bawa konten education. Okay, so thank you for watching untuk penonton kat luar sana, and jangan lupa stay tune untuk next episode dengan kita punya seorang lagi panelis, top student juga. Okay. Saya tahu je siapa. Kalau Imran nak tahu sneak peek sikit, Bobo nama dia. Kau, ya. Okay, kalau korang nak tahu siapa Bobo, stay tune untuk our next episode dalam Lepak Lex. Okay. So, okay, bye. Bye.